Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zira Zamri dan ini berita tengah malam. Semua laluan keluar masuk ke Kuala Sanglang di Perlis akan ditutup sepenuhnya bermula 8 pagi esok. Manakala penduduk dan orang awam yang pernah mengunjungi kawasan itu bermula 28 Julai lalu diarah menjalani saringan COVID-19. Itu antara perkembangan terbaru di Kuala Sanglang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bersasar. Pelaksanaan perintah itu melibatkan Kampung Kuala Sanglang dan Kampung Tanah Timbul bermula semalam sehingga 4 September ini. 872 penduduk terlibat juga diminta menjalani ujian saringan COVID-19 serta mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sedia ada. Ketua Polis Perlis Datuk Surina Saad memberi amaran pihaknya dan Kementerian Kesihatan akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang ingkar. Jam 10 malam 8 hari bulan 8 2020 sehingga 4 September kita akan menguatkuasakan TEMCO. Arahan telah dikeluarkan oleh pihak Menteri Besar untuk kita buat TEMCO dengan nasihat daripada pihak KKM lah. So untuk hari semalam semua saringan telah dibuat untuk penduduk Kampung Tanah Timbul seramai lebih kurang 379 orang dan untuk hari ini adalah untuk penduduk Kampung Kuala Sanglang lah. Selepas hari ini kita akan tutup permanen lah untuk semua lorong-lorong, 3 lorong tikus, 1 di Kampung Tanah Timbul dan 2 di Kuala Sanglang. Saya minta untuk kita tutup permanently untuk laluan lorong-lorong tikus. Dan untuk SJR kita ada 3 SJR seperti mana yang Puan dah tengok tadi, untuk 2 di Kuala Sanglang dan ada 1 di Tanah Timbul. Okey, yang dibenarkan untuk keluar cuma 1, yang ada 2 yang merah tu kan, itu yang dibenarkan untuk keluar untuk beli barang makanan lah. Yang ada 1 tu kita tak akan benarkan keluar daripada kawasan TEMCO. Polis tidak mengeluarkan sebarang surat membenarkan mana-mana individu keluar masuk kawasan PKPD bersasar. Sebaliknya, surat kebenaran hanya dikeluarkan KKM. Dalam pada itu, Sekolah Jenis Kebangsaan SJKC Chin Han menjadi sekolah ketiga di Kuala Sanglang diarah tutup. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Eman berkata penutupan sekolah itu adalah selama 2 minggu bermula esok hingga 23 Ogos. Penutupan itu melibatkan 876 murid dan 112 guru. Guru-guru terlibat pula diwajibkan menjalani perintah pengasingan di rumah selama tempoh tersebut. Sehingga semalam, Perlis mencatatkan 30 kes positif COVID-19. Kesemuanya daripada kluster Siva Gangga yang bermula di Napoh, Kubang Pasu, Kedah. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Perlis, Roziana Ahmad, tidak menolak kemungkinan lebih banyak sekolah di Sanglang akan ditutup berikutan pelaksanaan PKPD bersasar di daerah itu. Semalam 2 sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Sanglang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang diarah tutup selama 7 hari bermula esok. Roziana tidak menolak kemungkinan penutupan 2 sekolah itu akan berlarutan selama 2 minggu. Katanya tindakan Jabatan Pendidikan Negeri itu dibuat berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan dan Pejabat Kesihatan Daerah. Keperluan menutup pusat ibadat seperti surau dan masjid di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar bergantung kepada nasihat Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Kerajaan negeri boleh mengambil langkah itu seperti dilakukan di Kedah dan Perlis berasaskan saranan kedua-dua pihak.
Perkara ini bergantung kepada nasihat KKM dan MKM. Kita amat berhati-hati dan kita dalam SOP berkenaan dengan solat jemaah adalah amat tegas dan jelas, di mana jika sekiranya berlaku wabak di satu-satu tempat, maka atas nasihat dan syur Kementerian Kesihatan dan MKN, Majlis Keselamatan Negara, maka itulah yang akan diambil oleh kerajaan negeri, tindakan untuk menutup berdasarkan kepada maslahah semasa dan setempat, berdasarkan kepada kerjasama yang erat antara pihak kerajaan negeri, MKN dan KKM, dan kita amat setuju berdasarkan kepada SOP yang telah kita tetapkan. Sehingga kini, semua surau dan masjid beroperasi di bawah prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Kementerian Kesihatan turut mengesan 2 kluster baharu COVID-19 dikenali sebagai kluster Kurau dan kluster Meranti. Bagi kluster Kurau di Perak, 2 kes disahkan positif. Kes pertama iaitu kes ke-9,050 dilaporkan pada 7 Ogos lalu. Manakala kes kedua disahkan positif 2 hari kemudian. Kes kedua iaitu kes ke-9,082 merupakan abang ipar kepada kes pertama. Dia disahkan positif setelah aktiviti pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak rapat dilakukan. 5 ahli keluarganya yang menetap di Pulau Pinang turut disaring dan disahkan negatif. Turut disaring 115 kontak rapat. Daripada jumlah itu, 106 disahkan negatif, manakala 9 lagi masih menunggu keputusan. Pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak rapat masih diteruskan. Kluster Meranti di Putrajaya pula dikesan apabila kes ke-9,083 iaitu seorang petugas kesihatan dikesan positif wabak itu pada 8 Ogos. Dia mempunyai kontak kepada kes ke-8,968 positif COVID-19 yang dikesan hasil saringan pra-pembedahan pada 31 Julai lalu. Setelah disiasat, kes ke-8,968 mempunyai sejarah mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan tempat kes ke-9,083 bertugas. Setakat ini, 15 individu telah disaring. Setakat tengah hari tadi, 4,636 individu terlibat dengan kluster Siva Gangga telah menjalani ujian saringan. Daripada jumlah itu, 45 disahkan positif COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan, Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah, dalam satu kenyataan berkata 4,078 individu di Kedah telah disaring. 31 disahkan positif, 4,020 negatif, manakala 27 individu masih menunggu keputusan. Di Perlis pula, 390 individu telah disaring. 11 daripadanya positif, manakala 379 lagi masih menunggu keputusan. Sementara di Pulau Pinang, 3 daripada 168 individu yang disaring disahkan positif COVID-19. 85 negatif, manakala baki 80 lagi masih menunggu keputusan. Baik, sementara itu, 13 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini. 9 daripadanya merupakan kes import, manakala bakinya kes penularan tempatan. 9 kes pulih manakala tiada pertambahan kes kematian. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka
semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Polis menafikan dakwaan seorang pengguna laman sosial kononnya tiada tindakan diambil terhadap kegiatan perjudian dan penjualan rokok seludup melibatkan warga asing di sekitar Bandar Baru, Sungai Buloh. Menyifatkan dakwaan itu sebagai fitnah dan tomahan tidak berasas, Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Syafa'atun Abu Bakar menegaskan pihaknya telah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan itu. Individu terbabit sudah dikenapasti dan akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Semalam tular satu video yang disiarkan secara langsung menerusi laman sosial Facebook Hot Burger Malaysia serta dikongsi akaun Asri Janggut mendakwa pihak berkuasa tidak mengambil tindakan terhadap kes judi serta mendedahkan lokasi perjudian di Bandar Baru, Sungai Buloh. Menurut Superintenden Syafa'atun, individu terbabit tidak pernah melaporkan kepada polis tentang kewujudan premis berkenaan. Malah tindakannya memuat naik video dengan maklumat tidak tepat boleh merosakkan imej polis Diraja Malaysia PDRM. Ingin saya menegaskan bahawa pihak polis, khasnya Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh, tidak pernah berkompromi dengan mana-mana sindiket perjudian dan juga sindiket penyeludupan. Seperti mana yang telah didakwa di dalam video yang telah ditularkan oleh penama Facebook Asri Janggut. Pihak polis sentiasa mengambil tindakan tegas dan tindakan itu berterusan untuk membenteras kegiatan perjudian khasnya di kawasan Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh. Selepas pendedahan video berkenaan, polis melakukan 6 serbuan ke atas premis seperti ditularkan dalam Facebook Hot Burger Malaysia. Hasilnya, 5 daripada premis itu kosong manakala 1 masih beroperasi. Dalam serbuan itu, 2 lelaki Bangladesh ditahan bersama 4 tablet, 1 tablet kawalan utama dan 1 unit modem serta wang tunai berjumlah RM114. Sejak Januari lalu, IPD Sungai Buloh melakukan 9 serbuan ke atas premis perjudian. 15 individu ditahan. Pengenalan mata pelajaran berteraskan amalan rukun negara dapat memastikan usaha menyemai semangat cintakan negara dapat dibuat pada peringkat awal. Mata pelajaran berkaitan rukun negara pula perlu disokong oleh pelbagai program sesuai untuk memastikan generasi muda terus disemai dengan semangat rukun negara. Dan apabila mereka menjangkau dewasa, misalnya di sekolah menengah sehingga ke peringkat universiti, maka elemen rukun negara yang diterapkan oleh pihak kerajaan ini sudah tidak perlu dibimbangi lagi kerana setiapnya sudah pun sebati dengan konsep prinsip rukun negara yang menekankan kepada kesejahteraan, yang menekankan kepada perpaduan, yang menekankan kepada kepentingan perlembagaan dan sebagainya. Beliau mengulas cadangan Menteri Perpaduan Datuk Halimah Muhammad Sadiq mewujudkan semula mata pelajaran berteraskan amalan rukun negara di dalam sistem pendidikan. Cadangan sedang diperhalusi menerusi penubuhan jawatankuasa Tanikal melibatkan 3 kementerian berkaitan. Cadangan mewujudkan portal khas bagi membantu rakyat Malaysia kilang pekerjaan di luar negara berikutan pandemik COVID-19 adalah wajar dan perlu dilakukan segera. Ini bagi menangani lambakan bilangan rakyat negara ini yang menganggur selepas mereka pulang kelak. Portal berkenaan akan dapat memadankan pencari kerja yang telah kehilangan pekerjaan itu dan juga majikan-majikan yang memerlukan pekerja-pekerja baru, dan ini akan dapat sebenarnya membantu mereka-mereka mendapatkan pekerjaan dengan segera. Individu terlibat disaran mendaftar segera sebaik sahaja portal tersebut berjaya dibangunkan.
portal tersebut, sekurang-kurangnya kita dapat tahu apabila kita hilang pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia akan mendapat tahu jumlah pekerja yang telah hilang, dan saya yakin dan percaya kepada Kementerian Sumber Manusia, mereka akan membantu pekerja-pekerja yang telah hilang pekerjaan. Antara lain, ia dapat membantu pihak kerajaan mengesan jumlah sebenar individu yang telah hilang pekerjaan. Harga minyak sawit negara pada paras RM2,800 satu tan ketika ini memberi peluang kepada industri dan penanam sawit memperoleh pendapatan hasil penjualan buah sawit lebih tinggi. Prestasi ekspor minyak sawit mencatatkan peningkatan 6% dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ia menyumbang nilai ekspor RM22.57 bilion. Kerana sepanjang tempoh berlakunya PKP, sektor sawit dibenarkan beroperasi oleh kerajaan, maka kesannya ialah kita masih dapat membekalkan bekalan minyak seperti mana keadaan sebelumnya. Pelaksanaan amalan pertanian baik melalui Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO juga memainkan peranan dalam pencapaian tersebut. Sebagai usaha memperkasa pembangunan industri kreatif negara, satu pasukan petugas khas industri berkenaan bakal ditubuhkan. Ia akan memantau industri kreatif secara keseluruhan, melibatkan kandungan tradisional dan moden bagi tujuan penambahbaikan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, industri kreatif negara perlu dirancangkan lagi untuk menjadikannya produk kebangsaan yang boleh diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Kita sekarang ini harus menuju pengantarbangsaan, kandungan-kandungan tempatan dan juga mengeluarkan. Jadi kalau Johor misalkan berminat untuk ada projek-projek tertentu untuk dibesarkan lagi, Datuk, kita sedialah melalui FINA. Datuk Saifuddin turut menyarankan supaya kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri dipertingkat bagi merancangkan industri berkenaan. Lebih 40,000 nelayan kini dibenar mencarum dalam skim pertubuhan keselamatan sosial Perkeso. Caruman di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS itu menggantikan caruman insurans nelayan kelompok Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Cadangan caruman adalah RM157.20 setahun bagi semua nelayan berdaftar dengan LKIM dan layak menerima allowance sara hidup nelayan. Kini mereka boleh mendapat perlindungan nyawa, kemalangan dan sebagainya. Seperti perlindungan dalam sektor lain yang dibuat oleh Perkeso. Jadi kita harapkan agar semua nelayan sama ada yang menerima caruman, menerima allowance sara hidup ataupun tidak akan membuat caruman kepada Perkeso secara sendiri. Kerana ini akan memberi manfaat kepada mereka dan keluarga mereka dalam masa kesusahan. Untuk peringkat permulaan, potongan bermula 15 Ogos ini melibatkan sejumlah 3,879 nelayan di seluruh negara. Pasukan bomba dan penyelamat Kertih berjaya menyelamatkan seekor penyu agar terperangkap di bawah timbunan pokok tumbang di Cakar Huta, Kampung Labuhan, Kemaman. Penyu dengan berat 150 kg itu ditemui seorang pekerja pusat sanctuari ketika beliau melakukan pemeriksaan rutin di sepanjang kawasan sanctuari penetasan telur penyu.
Penyu agar itu dipercayai baru selesai bertelur di bawah timbunan pokok. Namun selepas mengambus telur, laluan masuk telah tertutup menyebabkan ia terperangkap. Pekerja Sanctuary terbabit cuba mengeluarkan penyu namun terpaksa mendapatkan bantuan pasukan bomba dan penyelamat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kertih, Timbalan Penguasa Bomba Khairul Hasni Mokhtar berkata, laporan diterima jam 8.20 pagi dan 10 anggota bersama 2 jentera dihantar bagi membantu usaha menyelamatkan penyu. Pasukan berkenaan membuat laluan keluar dengan memotong pokok yang menghalang laluan. Penyu berkenaan berjaya diselamatkan tanpa mengalami sebarang kecederaan. Hari Orang Asal Sedunia disambut pada 9 Ogos setiap tahun oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi meraihkan keunikan budaya, identiti dan sistem kehidupan kaum peribumi seluruh dunia. Bertemakan Orang Asal Mendepani Cabaran COVID-19 merujuk kepada cara, ketahanan dan kekuatan masyarakat peribumi dalam menghadapi wabak ini. Di Malaysia, komuniti orang asli meraihkan Hari Orang Asal bertemakan kanak-kanak orang asal. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Issa Abdul Hamid berkata komuniti eksotik dan unik ini wajar diberikan perhatian, bukan sekadar dijadikan sebagai artifak muzium yang hidup dalam masyarakat. Apa yang penting bagi masyarakat orang asli mendepani cabaran ini adalah pentingnya berani mendepani perubahan. Kita mesti menekankan pentingnya pendidikan, pembangunan sosioekonomi, peningkatan pengekalan seni dan budaya supaya masyarakat kita terus bersaing. Ya, kita perlu faham bahawa cabaran masa depan yang besar dengan kita melihat sekarang ancaman COVID juga telah menyedarkan kepada masyarakat kita betapa berani dan kesungguhan kita untuk bersama-sama bersaing dalam arus perdana yang sekian mencabar ini. Menurutnya lagi di Malaysia terdapat lebih 200,000 orang asli yang terdiri daripada 3 kumpulan dibahagikan kepada 18 etnik tinggal di 854 buah kampung seluruh negara. Ada beranggapan orang asli merupakan golongan terpinggir dan ketinggalan daripada kemajuan masyarakat luar yang lebih moden dan serba canggih. Tetapi realitinya tidak kurang masyarakat dalam komuniti ini yang berjaya menempa nama dalam pelbagai bidang, termasuk bidang keusahawanan dan koperasi, sektor profesional, malah ada yang berjaya dalam bidang sukan dan politik. Komuniti orang asli di Malaysia kini semakin menikmati kualiti hidup yang baik di mana kerajaan sentiasa memperkasakan taraf pembangunan pendidikan dan sosioekonomi orang asli. Selamat Hari Orang Asal Sedunia. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Persidangan khas di Kabul, Afghanistan membuat keputusan memenuhi tuntutan Taliban dan membebaskan 400 anggotanya yang ditahan di penjara. Resolusi itu dipersetujui ribuan perwakilan yang menyertai sidang atau loya jirga berlangsung selama 3 hari dan berakhir hari ini. Keputusan itu membuka jalan ke arah rundingan damai kerajaan dan Taliban bagi menamatkan konflik berlarutan di Afghanistan. Kumpulan terakhir anggota Taliban ini terdiri daripada pesalah kes jenayah berat seperti serangan, pembunuhan dan keganasan lain. Daripada jumlah itu, 150 banduan sedang menunggu hukuman mati. Keputusan loya jirga ini selari dengan gesaan Washington supaya kerajaan memenuhi tuntutan
tuntutan Taliban ke arah menyambung semula rundingan damai. Lubnan yang belum pulih daripada kesan letupan Beirut kini berdepan protes rakyat yang kembali diadakan untuk membantah kerajaan. Penunjuk perasaan berpecah kepada kumpulan kecil dan menyerbu beberapa kementerian selepas timbul dakwaan kecuaian merupakan punca utama berlaku tragedi letupan Selasa lalu. Protes digerakkan pada hari sama upacara pengkebumian mangsa letupan berlangsung. Penunjuk perasaan membanjiri dataran Syahid di tengah Beirut sebelum beberapa kumpulan berpecah untuk menawan pusat pentadbiran kerajaan. هلا نحن كلنا عم ننزل لهون يعني من قبل شفنا بالعالم قبل اول ثوره في عالم ما عم تنزل بعد الانفجار كل العالم عم تنزل اول شيء عالم ماتت ما معنا مصاري ناكل ما معنا مصاري نعيش يعني ما عم نطالب بقصص يعني مش طبيعيه بس بدنا بس حياه طبيعيه. العالم ما بقى معها مصاري الزعماء ما عم يطلعوا على العالم على الشعب الشعب عم بتجوع ما في اكل ما في بيوت اكثر من 300 ألف شخص خسر بيتهم بعد الانفجار غير انه الليره عم تدهور وما حدا عم يطلع فيهم. Mereka sempat menduduki bangunan kerajaan selama 3 jam sebelum diusir pasukan keselamatan. Bangunan Persatuan Bank Lubnan turut menjadi sasaran dan ia diceroboh dan dirosakkan rakyat yang marah terhadap kelambatan kerajaan menangani krisis ekonomi terburuk Lubnan. Sejak berlaku letupan pada 4 Ogos lalu, 5 ahli parlimen Lubnan meletak jawatan sehingga hari ini. Sementara itu, Majlis Pengkebumian seorang anggota polis Lubnan diadakan di Budai. Sarjan Hassan Sadiq meninggal dunia ketika bertugas menangani protes penduduk di Beirut. Majlis Pengkebumian dihadiri ahli keluarga dan wakil polis Lubnan. Protes kali ini disertai lebih ramai penduduk selepas kerajaan didakwa cuai mengendalikan 2,750 tan amonia nitrat disimpan dalam sebuah gudang di pelabuhan Beirut sehingga berlaku letupan kuat Selasa lalu. Hamas mencadangkan penubuhan jawatankuasa kebangsaan terdiri daripada semua kumpulan Palestin bagi mempertahankan kawasan penempatan penduduk daripada dirampas Israel. Kenyataan dikeluarkan Hamas selepas Israel mengumumkan operasi meroboh 10 bangunan di Silwan. Penduduk mengadakan protes bagi menghalang bangunan didiami 1,600 penduduk Palestin itu dirobohkan di atas alasan dibina tanpa permit pembinaan. 5 remaja Palestin cedera apabila ditembak gas memedih mata dan peluru getah apabila anggota keselamatan Israel bertindak menyuraikan protes. Selain kediaman penduduk, rumah milik Fakhri Abu Diab yang menganggotai jawatankuasa mempertahankan tanah Palestin di Silwan turut dirobohkan. Tegas Hamas, Israel sudah memulakan proses mengambil alih tanah Palestin bermula dengan kawasan penduduk di Silwan yang terletak di Baitul Maqdis. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Zira Zamri dengan itu, selamat malam dan salam hormat.